Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So kita jumpa lagi dalam kita punya kelas asaskan komputer tingkatan 2. So saya hari ni buat tingkatan 2 punya ni. Okey, so untuk tingkatan 2 tajuk bab 3. So kita masuk topik baru, topik yang lagi mencabar. Tapi kita dah belajar dah pun. Kalau ingat balik tingkatan 1 kita ada belajar iaitu kawalan ulangan. Okey, sebelum ni kita buat kawalan pilihan. So sekarang ni kita ada kawalan ulangan. Okey, so apa benda kawalan ulangan? Okey, so kira kata kita nak buat satu proses berulang-ulang kali. Jadi macam mana cara kita nak create benda tu supaya dalam keadaan yang paling jimat lah, paling jimat coding. So dalam programming ni sebenarnya kalau benda yang kita fikir adalah kita nak buat program kita tu paling ringkas yang boleh. Lagi ringkas, lagi bagus. Okey, sebab apa? Kita akan dapat jimatkan resource, kita akan dapat jimatkan tenaga, kita akan lajukan lagi proses dia. So kalau kita punya coding tu panjang sangat, so proses tu akan makan masa. Okey, kalau program tu pendek, tak nampak lah masa dia kan. Tapi kalau satu program yang besar, so kita kena fikir macam mana cara kita nak buat program tu optimum yang mungkin untuk run, supaya run tu laju. Okey, so kita pergi kepada sistem kawalan ulangan. Okey, so macam mana kita nak, apa benda sistem kawalan ulangan adalah kita nak buat satu proses tu berulang kali. Okey, contohnya macam favorite. Okey, kalau tengok contoh kat sini ni. Okey, sebelum kita pergi contoh sini, kita ingat balik apa yang kita belajar tahun lepas. Kita buat merdeka. Merdeka. Ingat merdeka. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak sebut merdeka 5 kali. Merdeka. Okey. Okey, so tahun lepas kita belajar carta alih kan, macam ni. Merdeka. So berapa kali kita nak buat merdeka ni? Okey, kita nak repeat 5 kali. So benda ni berulang. So proses ni berulang, kita boleh buat satu kod. Okey, untuk kita ulang disebut merdeka tu sebanyak 5 kali. Okey, so kita boleh buat kawalan ulangan. So macam ni lah kod dia lebih kurang. Macam ni lah dia punya carta alih dia. Belum kod lagi. Ni carta alih dia. Okey, so macam apa benda berlaku dalam carta alih ni? Okey, so kita ingat kembali apa benda yang berlaku dalam carta alih ni. Okey, so sini sikit, nampak? Okey, so dia mula. Okey, kita setkan pembilang, kita setkan nilai awal dia x sama dengan 0. Okey, lepas tu kita tanya, adakah x lebih kecil daripada 5? Okey, so kita soalkan balik pada sistem tu. Kita dah bagi tahu dia x 0. Kita tanya balik, adakah x tu kecil daripada 5? So sistem jawab ya atau bukan. So kalau ya, apa jadi? Kalau yes, dia kata merdeka. Okey, so kali kalau no, mana no? Oh yes or no, kita klik di sini. Ni x dengan no. Okey, so kalau no nanti baru dia tak print merdeka. Okey, so kalau dia print merdeka, kenapa ada line atas ni? Sekejap, masa kecederaan. Cikgu punya carta alih. Macam ni. Okey, so yes, kalau mana x tu lebih kecil, sekarang x 0 mestilah lebih kecil dari 5, betul? So dia kata okey, merdeka satu kali. Lepas tu ditambah x sekarang berapa? X 0 tambah 1. Sekarang berapa nilai x? 1. So dia pusing. Adakah x lebih kecil dari 5? X berapa dah? X 1. Kecil tak dari 5? Yes. So dia kecil dari 5, yes lagi. So dia kata kedua, merdeka. Dia print 2 kali dah merdeka. Okey, merdeka dah 2 kali. So dia kata x sama dengan x tambah 1. X 1 tambah 1, x jadi 2. So bila x jadi 2, dia pusing balik, dia tanya balik semula, adakah sekarang ni x 2? Adakah x lebih kecil dari 5? Yes, masih lagi dia print merdeka. Begitulah seterusnya, x jadi 3, dia print lagi x jadi 4, dia print lagi x jadi 5. Apa dia buat? Adakah x lebih kecil dari 5? Tak, sebab x sama dengan 5. Okey, nilai lebih kecil itu hanya kalau x tu kurang daripada 5. Dia masuk 5, dia dah tak lebih kecil daripada 5. Jadi bila tak, dia akan no dan dia akan tamatlah looping tu. So terhasillah merdeka. Okey, jelas. Okey, so inilah function looping. Okey,
Alah cikgu tak banyak beza pun cikgu, dia punya kod sikit je beza dia. Yelah kalau macam ni sikit, cuba kamu buat merdeka ni 1000 kali secara terus macam ni, dengan secara looping ni, mana lagi banyak? Nak try? Kamu try nanti tunjuk kat cikgu hantar 1000 kali merdeka. Okay, cikgu buat guna looping 1000 kali. Cikgu tukar je sini, apa? 1000. Okay, so cikgu dah siap 1000 looping. Kamu kena buat macam ni 1000 kali. Mana lagi banyak? So looping 1000 macam ni lagi ringkas. Okay, so jelas Okay, so kita pergi pada contoh dalam buku teks. Okay, apa benda dia dalam contoh dia cerita ni? Okay, so dia kata sini log. Okay, boleh buka muka surat 144. Buka buku sekarang. Dia ambil buku, tengok melongong, tengok macam mana nak belajar kan. Ambil buku tulis, ambil pen. Okay, ambil lah segala benda. Semua duduk depan komputer balik, tengok dan juga kita jawab sama-sama. Okay. Okay, so dia kata sini adalah kita buat, dia tunjuk macam mana proses login. Kalau kamu ada handphone, so kamu guna password login. So berapa kali percubaan kamu buat? 3 kali. So macam mana proses ni berlaku? So inilah dia punya carta alih dia. So dia punya ni ikhtiar boleh ubah. Okay, setkan ID. Okay, dia dah set dah ID dia. ID dia 1, 2, 3. Lepas tu dia set nilai awal dia. Okay, paparkan mesej masuk. Okay, setkan ID yang dimasukkan. Jawab, adakah jawab sama dengan tidak sama dengan 1, 2, 3? Ya, tak sama. So dia ulang balik. Ya, tak sama. Okay, dia ulang balik. So ya, dia ulang balik. Okay. Cikgu salah baca soalan. Okay, so dia kata sini, kalau pengguna boleh log masuk. Bila berjaya log masuk, dia akan paparkan, okay, selamat datang sebanyak 3 kali. Okay. So dia boleh login ni, dia boleh letak nombor banyak kali. Macam mana password kamu letak? Cuba tak berjaya. Tapi kalau kamu berjaya, dia akan cakap selamat datang. Itu je sebenarnya. Okay, so kenapa dia punya sistem macam ni, cikgu tak tahulah. Okay, so bukan macam normal punya sistem ni, macam saja suruh kamu fahamkan macam mana loop ni berfungsi kan. Okay, so dia kata sini jawab selagi tak betul. Okay, dia kata adakah jawab tidak sama dengan 1, 2, 3? Okay, maknanya dia kata kalau password 1, 2, 3, setkan ID sama dengan 1, 2, 3. Sepatutnya jawab sama dengan ID ni kan. Jadi boleh jawab sama dengan ID. Adakah jawab tidak sama dengan ID? Dah set dah ID 1, 2, 3. Okay, ya, pusing. Tak sama. Yes, tak sama lagi, pusing. Selagi tak sama dia pusing. Dia pusing, masukkan ID anda, selagi tak sama. Dah sama, dia kata I lebih kecil daripada 3. Ya ke tidak? Ya. Sebab I 1. Okay, dia akan buat I sama dengan I tambah 1. Selamat datang. Okay, dia pusing balik. Selamat datang. Sampai 3 kali dia pusing, selamat datang, dia tamat. Okay, so itu dah proses perjalanan di carta alih lah. Okay, so jangan tanya cikgu kenapa dia jadi macam ni. Ni mungkin dia saja buat supaya kamu boleh faham macam mana loop ni berfungsi. So faham ke tidak? Okay. So tak apa, nanti kita akan buat dalam Python macam mana benda ni berfungsi. Okay, sebelum tu cikgu pergi dulu. Dalam struktur kawalan ulangan dalam Python ada 2. Okay, yang pertamanya gelong for dan yang keduanya gelong while. Okay, kedua-duanya sangat berbeza, tapi taklah beza, bukan, dua-duanya tak sama tapi tak berbeza sangat. Jadi ada fungsi yang kita perlu gunakan for, ada fungsi yang kita perlu gunakan while. Kenapa? Okay, kita akan belajar satu persatu macam mana kita nak masa bila kita perlu gunakan for dan masa bila perlu kita gunakan while. Okay, so sebelum kita pergi kepada dia punya contoh yang dia punya login tadi tu kan. Okay, so kita tengok dulu macam mana function dalam loop dalam Python berfungsi. Macam mana kita nak tulis function dalam Python. Okay, so kita pergi kepada function while dulu. Okay, kita akan gunakan contoh merdeka kita ni tadi. Okay, ini. Okay, so kita buat dalam while. Okay, so kita setkan x sama dengan 0.
Okey, so X sama dengan 0. Okey, while X lebih kecil daripada 5. So, sebab kita nak repeat 5 kali. Okey. So, apa berlaku? Okey, ada colon. Okey, enter. Okey, so ini adalah dalam while. Okey, while dia macam if tu. So, bila kita buat while, kita buat colon, apa yang berlaku dalam dia itu dia ada indent sikit. Dia ada ke dalam sikit kan? Maknanya itu dalam while. Okey. So, while X lebih kecil dari 5, print apa? Print, alah keyboard ni. Okey, merdeka. Okey. Okey, lepas tu kita bagi nilai tambahan. Okey, nilai umbukan tambahan X sama dengan X tambah 1. Okey, dan kemudian kita habislah loop kita, end lah. Okey. So kalau kita run benda ni, apa jadi? Merdeka, 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 merdeka. 5 kali dia akan repeat merdeka. So bergantung kepada berapa banyak nilai X ni. Okey, kita boleh juga buat gantian nilai. Kita kata jumlah jum sama dengan 10. Okey, so X sama dengan jum. Okey, so kita boleh run balik. Dia akan buat 10 kali sebab jum ni 10. Okey, boleh juga, tak ada masalah. Kita cuba buat macam mana kita nak buat benda ni juga, exactly benda ni tapi dalam bentuk for. Okey. So, coding dia lebih kurang sama. Tak, lain. Coding dia lain. Okey, so kita mula dengan for I in range. Okey. So for ni biasa digunakan dengan function range, tapi bukanlah kata dia tak boleh guna dengan function lain, tak. Biasa digunakan dengan function range sebab dia boleh letak nilai dan dia boleh run range ni. Okey. For in range, nilai awal dia 0, 1, 10. Okey. So kita enter. Salah. Kita ada colon. Enter. Okey. So sama juga macam while tadi, apa yang berlaku dalam for tu, dalam colon tu ada indent tu. So benda tu akan rotate. Okey, apa kita nak buat? Print merdeka. Okey. So inilah yang kita cuba print, kita cuba run. Pak. Okey, Allah banyaknya. Okey. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, yang ni yang while kita. Yang atas ni. Okey. So yang ni yang kita punya for. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 je sebab kita mula dengan 1. Okey, so kalau kita mula dengan 0, barulah dia jadi 10 kali repetition. Okey. So kita nak bezakan yang ni kita kata merdeka while. Okey, so yang ni merdeka for. Okey. So kita clear balik. Okey, kita run. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey. So, nampak tak perbezaan coding dia dengan fungsi dia? Okey, kenapa bila masa kita perlu gunakan for, bila masa kita perlu gunakan while? Okey, untuk situasi ni mungkin lebih mudah kita gunakan for berbanding while. Okey, jelas. Okey. Tapi kalau ada situasi-situasi tertentu yang mana kita perlukan menggunakan while, okey, ini nilai dia tetap 10 kali. So mudah kita gunakan for. Tapi kalau nilai dia tak tetap, okey, nilai dia bergantung kepada orang masukkan apa benda ke, kita perlu gunakan while. Okey, apa nanti kamu akan jumpa bila masa kamu perlu gunakan while. Okey, so kita boleh juga bantu sistem ni dengan buat kiraan. Okey, kita keluarkan sini. Okey, contohnya kita nak panggil X. So kita koma X. Okey. Okey, kita padam for. Kita koma. Kita panggil balik nilai I. Okey, so I ni, I in range, bila dia rotate dalam ni,
So I tu akan 1, 2, 3. Okay, super dengan X. X ni bila dia rotate ni, X akan jadi 1, X akan jadi 2. So bila kita run, okay, nampak? 0, 1, 2, 3, kosong. Merdeka kosong. Okay, cikgu padam kod for ni dulu. Cikgu clear. Okay, so bila kita run, apa jadi? Okay, merdeka kosong. Kenapa kosong? Sebab X kosong. So kita print yang pertama ni, X dia kosong. Okay, so kita rotate. X dah jadi 1, kita pusing balik. So merdeka X jadi 1, merdeka 1. Kita pusing lagi, pusing sampai X9. X9 bila X10 je, dia tak pergi sini dah. Dia keluar daripada loop, dia end. Okay, so tinggal 9 je habis, sampai 9. Tapi rekod kita ada 10 lah, sebab kita mula dengan kosong. Okay, kalau kita mula dengan, kalau kita nak tambah lagi number ni, akan jadi lagi banyak lah, ataupun lagi sikit, bergantung pada jumlah dia. Okay, super juga dengan formula for tadi. Okay, ni for. Okay, for I in range. Okay, so bila kita print merdeka, okay, kita clear balik. Okay, clear. Okay, cuba kita run. Okay, so merdeka jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama juga, sama je proses dia berlaku. For I in range, I nilai awal I adalah 0, nilai akhir I adalah 9. Ini 10, tapi tak termasuk 10. 9 dia stop. Okay? Okay, jelas. Okay, so kita boleh juga buat, kalau dalam range ni ada satu lagi function, kita boleh masukkan satu lagi koma. Yang ni kita panggil dia berapa kali anjakan dia. Anjakan ni apa dia? Kalau kita kata 2, okay, so apa jadi pada ni? Okay, kita tengok apa maksud dia? Kita clear balik. Apa jadi? Okay, so dia masih lagi loop dalam 0 hingga 10, tapi dia kira by 2, 2, 2, 2. Jelas tak? Nampak tak? Maknanya dia increment dia adalah 2. Okay, 0 dia print, 2, 4, 6, 8. Lepas tu 10 tak print lah, sebab dah lebih daripada range dia. Okay, so ini adalah increment. Yang ni adalah nilai awal, ini adalah nilai akhir, yang ni dia adalah increment dia. So dalam function range ada 3 benda yang kamu kena tahu: nilai awal, nilai akhir, dan juga berapa kali dia akan, berapa dia punya kadar kenaikan, increment dia. Okay, okay, so kita tengok balik. Kalau dalam for, dalam while, tak ada dah. Okay, kalau dalam while, macam mana nak buat increment by 2? Okay, kita boleh tambah 2 kat sini. Okay, so kita clear sini. So kita try run. Sama juga akan jadi macam tu juga, sebab dia tambah 2, 2, 4, 6, 8. Okay, okay, so jelas. Okay, okay, itu dalam while, yang tadi dalam for. Okay, kenapa ada 2 jenis? Nanti kamu jumpalah kenapa ada 2 jenis. Okay, so kita tengok balik pada range dalam for tadi, function range tadi. Okay, jap. Okay, so kita pergi. Ini cikgu akan buat ni, the next video kita akan buat benda ni. Mungkin kita akan perbaiki balik benda ni. Okay, okay, so kita tengok range tadi. Kita cerita pasal range tadi. Okay, tu tadi nilai range tadi. Dalam fungsi range ni ada 3 benda. Nilai mula, nilai akhir, dan juga berapa kali dia akan langkau. Okey, kalau range 10. Okey, so kita masuk balik range tadi, kita padam ni. Okey, so kalau kita run ni, apa jadi? Dia akan jadi sampai 9. Dia tak ada, dia tak payah ada nilai mula. Nilai mula tu tak ada lah. Nilai mula ni, kalau kita nilai tu bukan kosong, dia akan keluar. Dia akan, okey, tengok nilai mula tadi tak wajib. Kalau kita letak 10 je, dia akan ambil nilai tengah. Kalau nilai total berapa kali dia akan pusing. Okey, kalau kita letak 10 je. Okey, tapi kalau kita letak nilai mula, so kita letak nilai value, katakanlah kita mula dengan 5. Okey, so dia akhir dengan 10, tak termasuk 10. Maknanya dia akan ada 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kita try pusing. Okey, so apa yang keluar? Nilai mula, nilai akhir.
Okey. Tapi kalau kita tak letak nilai mula, dia akan rotate lah nilai mula kita, dia akan anggap nilai mula kita sebagai kosong. Okey. So kita kata sini kita tak nak boleh mereka. Kita buanglah mereka dulu. Kita main I je. Okey. So nilai mula kita 5, nilai akhir kita 10, increment kita 2. Kita masuk increment kita 2. Okey, so dia boleh pegang integer je jangan pandai-pandai letak perpuluhan lah dalam ni nanti jangan bolehlah pening. Okey. So 5 hingga 10 increment 2. Dia akan mula dengan 5. 5 tambah 2 7. 7 tambah 2 jadi 9. Tapi dia tak akan masuk 10. Okey, so jadi dia. Okey, cuba kita jawablah soalan bawah ni. Apa dia akan keluarkan kalau kita gunakan fungsi range ni? Kalau kita keluar 10 ni, kalau kita print tadi macam tadilah, dia akan keluar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey. So kalau 5 16, dia akan keluar 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 15. Okey, kalau dia kata 0 35, so dia akan keluar apa? 0 mula dengan 0. Okey. So 0 5 10 15 20 25. 30 dia keluar tak? 30 dia tak keluar. Okey, sampai situ je. Tak percaya? Okey, cuba kita buat. Okey, 0 5 dengan 0 30. Okey, dia punya increment dia 5. Okey, kita clearkan dan juga kita run. Okey, 0 5 10 15 20 20 25. Itu je yang dia akan keluar sebab dia tak sampai 30 dia tak akan sampai 30 ni. Okey, so yang ni dia negatif, ada pula negatif. Apa jadi kalau negatif? Kalau range kita negatif, nilai mula kita 5, nilai akhir kita negatif 1, kita punya tolak dia tolak negatif 1. Mari kita buat. Nilai awal kita 5, nilai akhir kita negatif 1. Kita punya increment dia menurun negatif 1. Dia boleh agak menurun. Jangan kata naik je. Okey. So kita clear. Kita run. So jadikan jadi daripada 5 4 3 2 1 0. Kenapa negatif 1 tak ada? Sebab dia adalah negatif 1. Sebab dia dah sampai kosong kan, dia tak akan sampai nilai dia. Okey. Kalau kita buat ni negatif 2, okey, kita run. So baru dia sampai negatif 1. Bukanlah sebab dia negatif 1 dia tak keluar. Tak. Sebab dia memang tak akan keluar nilai tu. Dia akan keluar nilai sebelum dia kan. Okey. So jelas tentang range. Okey. So kalau kamu dapat jawab semua ni, so kamu fahamlah apa benda itu range. Okey, jelas Okey, so cikgu berhenti sampai sini dulu. Okey, kita akan sambung lagi the next video macam mana kita nak more explore tentang fungsi looping dalam Python. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Okey, sebelum tu ada lagi ada aktiviti 3.10. Okey, cikgu nak cuba kamu fikirkan, okey, dan cuba buat. Okey, kita bincang dalam grup Okey, tak faham tanya, jangan tak faham diam. Okey, kalau diam tu akan dengar tu. Okey, cuba buat Okey, kita jumpa lagi dalam next kelas. Assalamualaikum.